إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ أَمَّا بَعْدُ. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabb bagi sekalian alam, di atas rahmat dari Allah, di atas hidayah dan taufik yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama membincangkan, kita bersama-sama kita akan mengambil teladan, kita akan mengambil pengajaran daripada ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang kita pilih dalam banyak-banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, seperti mana yang telah saya sebutkan pada hadis malam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca satu ayat daripada ayat yang terkandung dalam surah Al-Furqan. Kalau semalam kita membincangkan ayat nombor 30 suratul Furqan, pagi ini kita masih lagi membincangkan ayat dalam surah Al-Furqan, iaitu ayat yang ke-28, ayat nombor 28, muka surat 362. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil masa untuk membuka mushaf, tuan-tuan boleh buka Al-Quran ataupun apa saja cara untuk kita melihat ayat ini. Kita membuka Al-Quranul Karim, kita membaca ayat ini. Ayat apa? Ayat yang kita nak bicarakan pada pagi ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu ayat yang ke-28, ayat 28, muka surat 362. Okey, ayat 28 ni dia terletak pada baris yang ke-9 dan baris yang ke-10. Okey, dalam satu muka surat dia ada 15 baris. Okey, ayat baris yang ke-9 dengan baris yang ke-10 kita akan bincangkan ayat nombor 28 dalam surah Furqan. Surah Furqan ni tuan-tuan adalah surah yang ke-25 di dalam susunan dalam mushaf. Surah yang ke-25 selepas surah An-Nur datangnya surah Al-Furqan. Okey, juzuk yang ke-19. Okey, juzuk yang ke-19, muka surat 362, ayat nombor 28. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Okey, ayat 28
Dia ada perkataan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Okey, itu ayat 28. Okey, ayat 28 ni kita baca terlebih dahulu terjemahan dia. Okey, lepas kita bacakan ayat, ataupun kalau orang tak boleh baca ayat Quran, dia boleh baca pada terjemahan ayat. Okey, apa makna ayat 28? Ayat 28 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang luahan perasaan penyesalan. Ayat 28 ni dia merupakan ucapan penyesalan, luahan perasaan bagi orang yang sangat menyesal. Menyesal di mana? Okey, menyesal yang paling menyesal, atau kita kata menyesal yang paling, maknanya tempat yang paling orang akan menyesal adalah di hari kiamat. Sebab tu hari kiamat salah satu namanya adalah Yaumul Hasrah, iaitu hari orang paling menyesal, bukan dekat dunia, tetapi menyesal sesesal-sesalnya adalah nanti di hari akhirat. Okey, kalau tuan-tuan nak dapat jawapan ayat 28 ni pasal hari akhirat ke, dekat hari akhirat ke penyesalan ini, maka tuan-tuan kena tengok ayat sebelum itu. Maksudnya, kalau kita baca kat ayat 28 kan, maksudnya tuan-tuan kena tengok ayat 27, tuan-tuan kena tengok ayat nombor 26, tuan-tuan kena tengok ayat nombor 25. Nanti tuan akan jumpa bahawa ayat 28 ni dia duduk dalam komposisi Allah menceritakan nanti di hari akhirat. Okey, ada orang-orang yang zalim. Okey, mereka menyesal, mereka gigit tangan dia kerana menyesal. Kan orang menyesalkan dia macam digigit tangan dia kan. Simbolik kepada orang yang menyesal sangat-sangat. Maka ayat 28 ni Allah menyebut salah satu penyesalannya kenapa. Okey, kenapa dia menyesal? Apa yang telah disesalkan? Okey, ayat tu berbunyi ya wailata laitani. Okey, dia kata wahai celakanya aku. Maksudnya ada orang di hari akhirat nanti mereka akan menyesal, okey, dengan mereka menyeru, memanggil kebinasaan, yang dia kata wahai celakanya aku, dia kata, sebab dia tahu dah dia akan mendapat kecelakaan dah di hari akhirat. Maka dia mengatakan wahai celakanya aku, dia kata lam attakhidh fulanan. Dia kata, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau aku tidak mengambil fulanan si anu itu. Ini saya baca dalam terjemahan Pimpinan Rahman, diterjemah si anu itu, ataupun seseorang itu. Maknanya, ayat 28 ni Allah kata, akan ada orang menyesal nanti di akhirat. Dia kata, wahai celakanya aku, dia kata habislah aku, celakalah aku, telah dapat kecelakaan. Dan ni dia kata alangkah baiknya kalaulah dulu aku tak ambil, aku tak jadikan si fulan itu. Dalam Al-Quran disebut fulan. Fulan kan digunakan bahasa harian kita. Si fulan itu, si fulan itu, si fulan kan. Jadi dia kata alangkah baiknya kalaulah dulu aku tidak mengambil, tidak menjadikan si fulan itu sebagai apa? Khalila. Dalam ni terjemah sebagai sahabat karib, sebagai khalil. Khalil ni adalah kawan rapat, sebagai teman baik. Okey, kawan lah, sahabat lah. Okey, dia panggil khalil. Maksudnya, okey, jelas. Kalau baca terjemah ni, saya rasa tuan-tuan pun dah boleh faham. Maknanya ada orang di hari akhirat nanti dia menyesal sebab apa? Sebab dekat dunia dulu kenapalah dia jadikan si fulan ini sebagai khalila, sebagai teman, sebagai kawan dia, sebagai rakan dia. Kenapa? Okey. Dah boleh faham terjemahan ayat? Okey, untuk memantapkan lagi, maksudnya nak macam nak lebih penghayatan lagi tu, tahap, maksudnya tahap dia berkawan tu tahap macam mana? Okey. Kalau tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan tengok pada ayat nombor 28 tu, tuan-tuan tengok pada perkataan at-takhid. At-takhid tu, perkataan at-takhid tu kan, at-takhid sebenarnya at-takhid tu dia diambil
daripada perkataan, kalau kita tengok perkataan ittakhadha, kita ambil perkataan at-takhidh tu, okey, at-takhidh sebenarnya dia berasal daripada perkataan akhadha. Akhadha maknanya mengambil. Tapi kalau kita ayat terjemahan, sebab kita masukkan kepada konteks ayat, maka kalau guna terjemahan maksudnya kita mengambil kawan. Maksudnya apa? Menjadikan kawan, mengambil kawan. Okey, ambil kawan tu, menjadikan kawan tu tahap macam mana? Okey. Dalam ayat at-takhidh asalnya dia 3 huruf je. Alif, hamzah tu akhadha. Tapi kenapa ada huruf ta? At-takhidh, kenapa dimasukkan ditambah huruf ta di dalamnya? Kalau ikutkan akhadha, kan? Tapi kenapa ada huruf at-takhidh, huruf ta? Sebelum akhadha tu dia ada tambahkan akhadha. Ditambah huruf ta selepas a tu, kenapa ada penambahan huruf? Okey. Dalam kaedah Quran, okey, kita kena ingat ya, dalam kaedah Quran, kalau suatu perkataan itu jika ditambah satu huruf, maknanya akan bertambah kuat. Tambah lagi satu huruf, lagi ditambah huruf, lagi maknanya kuat. Sudah faham tak maksudnya? Maksudnya, suatu perkataan tu, jika asalnya perkataan akhadha, mengambil, menjadikan. Okey. Tetapi, nak mengatakan dia betul-betul ambil ni, ditambah satu huruf lagi, huruf ta kat situ. Jadi, at-takhidh. Maksud dia, dalam ayat ni, dia punya menyesal maknanya dia betul-betul. Maksudnya, dia memang betul-betul ada kawan. Maksudnya, dia betul-betul jadikan Khalil, ada si fulan ni dijadikan sebagai kawan dia. Okey, sebagai teman dia, sebagai sahabat dia. Kalau dalam tafsir Firman Rahman, dia sebut sebagai kawan karib. Maknanya, kalau bahasa muda-mudi ni kan, maknanya kalau bahasa sekarang kata BFF lah, kan? Best friend forever, katalah, ataupun kawan baik lah, apa pun. Okey. Kita terus pergi kepada pentafsiran ayat. Okey. Sebelum tu kita tengok, kalau kita tengok pada ayat 28 ni, tuan-tuan tahu perkataan fulan biasa sebutkan si fulan. Okey. Dalam ayat ni kan, ada sebahagian ulama tafsir, maksudnya para ulama tafsir membincangkan fulan tu siapa. Maksudnya pada ayat 28 tu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Kan kita belajarkan ayat Quran ni, kadang-kadang dia ada sebab yang khas ayat Quran ni turun. Okey. Dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alaih, dia kata ayat ni, macam ayat 27, 28 ni dia kata ada kaitan turunnya kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt ni, ayat ni turun berkenaan dengan penyesalan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Okey, ni dalam tafsir Ibn Kathir. Dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari pun dia ada menukilkan pendapat mengatakan ayat ni ada kaitan tentang kisah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Okey, Uqbah bin Abi Mu'ayt ni asalnya dia Islam, tetapi dia telah menjadi murtad. Kenapa dia menjadi murtad? Kenapa? Kerana dia berkawan dengan seorang lelaki namanya Ubay bin Khalaf. Ada riwayat kata Umayyah bin Khalaf. Maksud dia, Uqbah bin Abi Mu'ayt ni asalnya dia orang baik. Dia orang yang sepatutnya dia boleh berkawan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Tetapi disebabkan dia ada satu kawan namanya, riwayat At-Tabari, dia sebut Uqbah bin Abi Mu'ayt ataupun Umayyah bin Abi Mu'ayt. Wallahu ta'ala alam. Okey, maksudnya ayat ni ada kaitan awal-awal turun berkenaan dengan seorang lelaki Uqbah bin Abi Mu'ayt yang dia telah terpedaya. Dia telah terpengaruh. Dia telah berubah agamanya. Kerana siapa? Kerana mengikuti rakan baiknya bernama Ubay bin Khalaf ataupun Umayyah bin Khalaf. Okey, itu
pentafsiran yang dinyatakan oleh disebutkan oleh Al-Imam Al-Tabari, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Tetapi Ibn Kathir sendiri, dia menyatakan, dia kata apa? Dia kata ayat ni, ayat 28 ni, 27, 28 ni, dia kata ayat ini sama ada dia diturun sebab Uqbah bin Abi Mu'id atau kepada sesiapa pun, dia kata ayat ini dia berlaku umum. Seperti mana yang telah kita ulas pada hari semalam. Ingat tak? Walaupun ayat Quran ni dia turun disebabkan seseorang seperti Uqbah bin Abi Mu'id yang dia telah berubah menjadi, dia terperdaya dengan kawan karib dia bernama Ubay bin Khalaf ataupun Umayyah bin Khalaf. Tetapi kita belajar pada hari semalam, walaupun dia disebabkan seseorang secara khusus, tetapi pengajaran dia berlaku secara umum. Maksud dia, ayat ni mengajar kepada kita, memberi teladan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita bahawa apa? Nanti di hari akhirat akan ada di kalangan manusia seperti mana Uqbah bin Abi Mu'id dan manusia-manusia yang lain, nanti di akhirat dia akan menyesal, sangat-sangat menyesal. Sebab apa? Sebab dulu sewaktu di dunia dia telah tersalah memilih kawan, memilih rakan baik dia. Yang itu kita kena, itu pengajaran yang umum, yang utama yang kita kena ambil peduli. Maksud dia, nanti kita akan kuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW. Untuk lebih menghayati ayat ini, kan, betapa buruknya kawan-kawan ni, ada kawan-kawan yang boleh bawa kita jauh pada Allah ni. Saya bacakan tafsir yang mudah tuan-tuan boleh dapati dan mudah tuan-tuan baca. Saya bacakan tafsiran ataupun ulasan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Orang kata tafsir Hamka tu kan. Dalam tu saya bacakan apa ulasan daripada Buya Hamka ketika mana mengulas ayat 28 tadi tu. Sebab tafsir ni di dekat. Tafsir ni maksudnya orang Melayu senang nak cari tafsir Al-Azhar ni. Lepas tu bahasa dia taklah payah mana, boleh difahami. Kata Buya Hamka, saya dah semak dah apa yang maksudnya kita dah semak tafsiran contemporary, tafsiran klasik dengan tafsiran terkini, tafsiran dia sama saja. Maksudnya tafsiran dia adalah tepat dan benar. Kita tengok ulasan Buya Hamka, dia kata apa. Lepas saya baca tafsiran ni, baru kita akan sebut dia punya dalil-dalil hadis-hadis yang lain. Buya Hamka mengatakan, rahimahullah, beliau mengatakan, dalam ayat ini, dia kata ayat mana? Ayat 28. Waktu kita baca tafsir ni kan, Buya Hamka kata apa? Dia kata dalam ayat ini, ayat mana? Ayat 28. Kita menampak, maksudnya dia kata pada ayat ini kita nampak, maksudnya kita tengok dengan jelas betapa besar pengaruh kawan dalam beragama. Kata Buya Hamka, ayat 28 ni dia kata kita nampak dengan jelas kan betapa besarnya pengaruh kawan tu kepada agama kita. Lepas tu dia kata kadang-kadang maksud dan cita yang baik dapat tertimbun oleh kerana bujukan kawan yang bersikap sebagai syaitan yang merayu. Maksud dia, kata Buya Hamka, kita ni ada cita-cita nak jadi orang baik. Kita kadang-kadang kita ada keinginan, betul tak? Nak jadi orang baik, nak buat amal soleh. Tetapi harapan kita itu, cita-cita kita itu telah terpadam, telah tertimbun. Sebab apa? Sebab kita termakan pujukan kawan kita yang dia ada perangai macam syaitan. Kata Buya Hamka. Sebab kita sedia maklum, perkataan syaitan dia merujuk kepada sama ada syaitan daripada kumpulan jin ataupun syaitan daripada kumpulan manusia. Kan paling mudah kalau nak faham, macam kita baca surah An-Nas kan ayat hujung tu apa? Minal jinnati wan nas. Kan kita kata minta lindung kepada Allah dari apa? Daripada jin dan manusia. Rupa-rupanya
ada manusia yang dia boleh pengaruh kita. Perangai dia, tingkah laku dia, dia pujuk kita bawa jauh dari Allah. Seperti mana syaitan. Okay, Buya Hamka kata begitu. Okay, beliau lanjutkan lagi. Beliau kata apa? Dia kata, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari pergaulan sekelilingnya. Maknanya kita nak tak nak. Memang kalau kita kan tak duduk seorang-seorang kan. Sama ada kawan kita ada di pejabat, kawan kita dalam media sosial, kawan kita mana-mana kita ada kawan. Dia kata kita tak boleh dapat melepaskan diri daripada kita berkawan, daripada kita bergaul dengan orang sekeliling. Oleh sebab itu, maka dia kata oleh sebab itu, maka di dalam dia kata oleh sebab itu, maka di dalam menilik perkembangan jiwa manusia, fakta orang yang ada di sekelilingnya harus diperhatikan juga. Maksud dia, Buya Hamka kata, setakat yang saya faham lah. Kalau ikut baca ayat di tafsiran ayat, Buya Hamka kata apa? Dia kata, kalau kita nak tengok manusia ni, karakter dia macam mana, perangai dia macam mana, akhlak dia macam mana, dia kata, perlu mengambil tahu, dia kata, maksudnya kata Buya Hamka, kalau kita nak kenal karakter dia, nak kenal peribadi seseorang itu, perkembangan jiwa dia, maka dia kata antara fakta yang tak boleh kita lupa, yang tak boleh kita tinggalkan, tengok orang sekeliling dia, siapa yang dia berkawan. Okay, kemudian kata Buya Hamka lagi, dia kata sampaikan ahli tasawuf, terutama Imamul Ghazali dalam dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, memberikan beberapa petunjuk di dalam membentuk pergaulan, persahabatan dan perkawanan. Jelas tak? Maksud dia kata Buya Hamka, dia kata disebabkan pentingnya, betapa besarnya pengaruh kawan-kawan ni, dia kata ulama-ulama tasawuf, maknanya ulama-ulama yang membincangkan tentang penyucian jiwa. Dia kata, Buya Hamka bawa satu contoh dan kita pun sedia maklum. Antara contoh ulama yang terkenal menulis, membincangkan tentang penyucian jiwa adalah Imam Al-Ghazali. Kata Buya Hamka, Imam Ghazali ni dalam kitab Ihya Ulumuddin dia ada membukukan, dia ada menulis bab, dia ada membincangkan, menulis tentang apa? Dari sudut pergaulan, dari sudut persahabatan dan perkawanan. Okey, jelas? Selesai? Tetap faham tak di sini? Okey, saya baca lagi apa kata Buya Hamka. Lepas tu nanti kita akan buat pergulungan dia. Buya Hamka kata lagi, dia kata, ajaran yang terang, nyata dari Islam di dalam membentuk kawan, mencari teman dan sahabat ialah dianjurkan berjamaah setiap waktu. Okey. Dengan demikian, timbullah cinta kepada seseorang kerana persamaan pendirian dan persamaan ibadat. Okey. Maksud dia Buya Hamka ni, dia nak mengatakan bahawa tentang apa? Dalam Islam suruh kita berkawan. Islam suruh kita sentiasa dalam jamaah, dalam berkumpulan, dia kata. Tetapi kawan yang bagaimana kita nak cari? Sahabat yang bagaimana yang kita nak kawan? Tengok kawan kita dalam media sosial siapa? Tengok kawan kita dalam Telegram siapa? Dalam grup WhatsApp siapa? Kawan yang selalu kita telefon, kawan yang selalu kita message, kawan yang selalu kita berhubung. Siapa kawan-kawan kita itu? Okey. Untuk mengambil pelajaran, maksud dia betapa besarnya kawan-kawan, kadang-kadang kita tak perasan. Karakter kita, perangai kita, cara kita fikir ni sebenarnya disebabkan kawan-kawan kita. Okey. Saya bacakan dua atau tiga hadis Nabi SAW yang Nabi memberi pesan bahawa betapa pentingnya memilih kawan. Tak kiralah kalau tuan-tuan kawan dengan orang yang kaki tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan kawan dengan orang kaki shoppinglah tuan-tuan. Kalau kita berkawan
dengan orang yang suka mengaji, mengajilah tuan-tuan. Kalau kita suka kawan dengan orang kaki masjid lah kita. Kalau kita kawan dengan orang kaki bola lah kita. Kalau kita kawan dengan orang apa? Dengan orang yang suka membaca. Kadang-kadang kita pun terbawa perangai suka membaca. Saya rasa semua orang setuju dengan fakta ini. Tapi untuk menguatkan lagi fakta ini, kita membaca hadis Nabi SAW yang Nabi menyebutkan. Okey, hadis ini saya mengambilnya, sumbernya hadis sahih, tapi tadi ni kalau tuan-tuan nak cari, tuan-tuan boleh cari dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, dalam kitab Riyadhus Salihin, nombor hadis 367, hadis ni Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Ar-rajulu ala dini khalilih. Nabi kata apa? Seseorang itu dia bergantung ala dini khalilih, pada agama teman dekatnya, kawan karibnya, sahabatnya. Maknanya Nabi kata apa? Agama kita, maksudnya Nabi kata cara kita hidup sebagai seorang Islam, iman kita, takwa kita, apa pula cara kita bercakap, cara kita berjalan, cara hidup kita ni, ia sebenarnya terkesan kepada siapa kawan dia. Maksudnya, agama kawan kita tu macam mana? Kalau agama kawan kita tu pengamalannya kuat kepada agama, kuatlah agama kita. Kalau kawan kita itu agamanya teruk, maksudnya cara hidup dia itu teruk, maka kita pun boleh terpengaruh kepada agama kawan kita. Siapa kata? Nabi yang kata. Kemudian Nabi sebut lagi, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Oleh kerana itu, kata Nabi, hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan, tengok, semak balik, tengok siapa yang akan dijadikan teman kawan dia. Maksud dia, Nabi, inilah sebenarnya teladan dia. Inilah sebenarnya hasil kita belajar Al-Quran ni, penghujungnya apa? Dia punya teladan dia apa? Pilihlah kawan yang boleh membawa kita kepada Allah. Pilihlah kawan-kawan yang boleh ingatkan kita pasal Allah, ingatkan kita pasal akhirat, boleh ingatkan kita pasal dosa. Bukan kawan-kawan yang bawa kita jauh dari Allah, yang boleh bawa kita pula terjerumus ke dalam dosa. Kalau kita tak ambil tindakan ini, kalau kita tak tengok siapa kawan aku, siapa rakan baik aku, kita tak tengok agama dia, nanti dia boleh memberi kesan kepada kita. Sebab siapa yang suruh semak kawan kita? Siapa yang suruh tengok agama kawan kita? Rasul SAW. Bukan kita nak buang kawan. Tidak, kita tidak membuang kawan. Kalau kawan kita kurang baik agamanya, kita kena dakwah pada dia. Kita ambil peluang. Tetapi kadang-kadang masa yang kita habiskan banyak, kan? Waktu kita ini terpengaruh dengan kawan-kawan. Okey, selesai. Kita faham hadis ni. Hadis yang saya bacakan ni adalah hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Imam Tirmizi, tapi hadis ini kata Imam Tirmizi darjat hadis ini adalah hadisnya hasan. Hasan. Tapi boleh bukan hadis dhaif, tapi hadis hasan. Maknanya hadis yang boleh digunakan sebagai hujah, boleh digunakan untuk beramal. Ingat tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Hadis pertama. Okey, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni menarik juga tuan-tuan. Hadis ni biasa juga tuan-tuan dengar. Yang Nabi suruh pilih kawan ni, kawan yang macam mana yang Nabi suruh pilih? Tadi kita dah pegang, kita dah dapat satu pengajaran, rupa-rupanya selama ni kan kita boleh terpengaruh dengan kawan-kawan kita. Okey. Kalau kawan kita kawan yang bawa kepada akhirat, kita akan terpengaruh memikirkan akhirat, memikirkan tentang amal soleh, memikirkan tentang dosa. Okey? Jadi pentingnya kawan-kawan nak dipilih ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya nukilkan, saya bacakan satu lagi hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga disepakati oleh Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadis nombor 363 dalam Riyadhus Salihin. Hadis ini saya bacakan dia punya terjemahan teruslah, sebab kita nak jimatkan waktu dia. Okey, hadis ni datangnya daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia kata,
Nabi SAW telah bersabda, maknanya Nabi telah memperkatakan tentang kawan. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya diumpamakan, kata Nabi, teman yang baik dan teman yang tak baik ini seperti orang yang menjual minyak kasturi dengan orang yang meniup api. Maksudnya orang yang kerjanya meniup api. Nabi kata, diumpamakan kawan yang baik ini, kata Nabi, seperti teman, seperti, kata Nabi pertama siapa? Kata Nabi pertama, kahamilil miski, iaitu orang yang membawa minyak wangi. Maksudnya, dia ni menjual minyak wangi. Dan kawan yang jahat itu diumpamakan seperti dia meniup api. Maksud meniup api itu, dengan Nabi kata, wanafikhil qiri. Wanafikhil kiri ni, dia meniup api. Kiri ni maksudnya, kalau dia tiup api kan orang akan tiup api. Dulu kan orang mengguna satu kulit daripada haiwan, dia tiup. Maksudnya dia orang yang membuat besi lah. Kalau kita faham ni, kerja dia meniup api. Okey, buat besi ke apa, tapi kerja dia meniup api. Okey. Lepas tu Nabi kata, penjual minyak wangi itu, maksudnya kalau kau kawan dengan orang jual minyak wangi itu, kata Nabi, apa kebaikan kita dapat? Nabi kata, imma ayyuhziyaka. Nabi kata, kalau kau kawan dengan orang menjual minyak wangi itu, mungkin dia akan beri kepada kau minyak wangi itu. Dapatlah wanginya. Dia akan beri minyak wangi itu. Wa imma an tabta'a minhu, ataupun kau kawan dengan dia jual minyak wangi, engkau akan belikan minyak tu daripadanya. Ataupun kata Nabi, wa imma an tajida minhu rihan. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kalau kau kawan dengan orang minyak wangi, kata Nabi yang ketiga, ataupun mungkin engkau pun dapat bau dia. Walaupun kau tak beli, walaupun dia tak bagi, tapi sekurang-kurangnya terbaulah wanginya itu. Okey. Lepas tu kata Nabi, sedangkan kata Nabi, wanafikhul kiri. Nabi kata, dan orang yang meniup api ni pula, kata Nabi, kalau kau kawan dengan dia, apa akan jadi? Kata Nabi, imma ayyuhriqa siyabaka. Sama ada baju kau akan terbakar disebabkan api yang dia tiup tu. Wa imma, ataupun antajida minhu rihan khabithatan, ataupun engkau akan mendapatkan bau busuk hasil daripada tiupan apinya itu. Okey, bukan Nabi ni, Nabi buat perumpamaan. Bukanlah Nabi mengkeji, mendowngradekan orang yang buat besi ke tiup api itu, bukan. Tapi Nabi nak buat perumpamaan. Kalau kita kawan orang yang menjual minyak wangi, orang yang jual minyak wangi ni kan, kata Nabi, dia akan dapat 3 kemungkinan. Sama ada kau dapat minyak wangi yang dia bagi, ataupun kau beli minyak wangi pada dia, ataupun engkau akan dapat wangian dia. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kalau kita kawan dengan orang yang baik, apa kita dapat? Mungkin kita akan jadi macam dia, ataupun kita akan dapat belajar, mengambil contoh dari dia. Sekurang-kurangnya, kalau tak pun, kita akan dapat apa? Kita akan dapat tempias kebaikan dia. Macam dapat bau wanginya. Tapi kalau kawan dengan orang yang meniup api, kawan dengan orang yang tidak soleh, kawan dengan orang yang jahat, pengamalan agamanya itu buruk, maka apa akan jadi? Kata Nabi, sama ada engkau sekali terbakar, engkau sekali jadi macam dia, ataupun engkau akan mendapatkan bau yang busuk daripadanya. Maksudnya, sepatutnya bawa kita kepada Allah, tetapi kita tempias dengan kejahatan dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada 2 hadis ini, moga-moga dapat menguatkan teladan pengajaran ibrah daripada ayat 28 tadi. Apa dia? Betapa pentingnya memilih kawan, teman, sahabat yang membawa kita kepada Allah, mengingatkan kita tentang Allah, mengingatkan kita tentang dosa, mengajak kita buat pahala, mengingatkan kita tentang akhirat. Pentingnya kawan. Kalau kita tidak memilih kawan kita,
maka ia akan memberi kesan kepada kita. Dan jangan suatu hari nanti di hari akhirat kita menggigit tangan kita menyesal, seperti ayat nombor 27, tapi saya tak baca 27 tu, dia akan menyesal menggigit tangan. Jangan sampai kita jadi watak yang sama. Ada manusia yang mengatakan di hari akhirat nanti, ya wailata ya wailata ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Okey, kita tak nak jadi macam orang pada ayat nombor 28. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkan, ambillah peduli tentang ayat-ayat ini. Penting sangat tuan-tuan dan kawan-kawan. Okey, kita dah kena fokus. Okey, kita dah kena fikirkan tentang kehidupan di hari akhirat. So pilih kawan-kawan yang boleh bawa kita kepada kebaikan, bawa kita kepada Allah. Kawan-kawan kita yang kalau kawan-kawan kita yang dia perlu bimbingan, kita bimbing dia. Kita tidak tinggal dia, tapi kita bimbing dia. Okey, fikir-fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita selalu pesan dekat anak kita, kawan orang baik-baik ya nak, tapi kita sendiri kawan dengan siapa? Okey. Jadi untuk dapat keberkatan ini, maka kita amallah apa yang telah kita belajar. Dan saya tutup pengisian kita pada pagi ini dengan baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga sebenarnya sangat popular. Kalau kita pernah dengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim, okey, muttafaqun alaih. Okey, hadis ni tuan-tuan, dia dual. Dia boleh masuk macam ni. Kalau hati kita cenderung, hati kita suka sangat nak berkawan dengan seseorang yang baik, nak berkawan dengan satu kumpulan grup yang baik, walaupun kita tak jumpa dia, kita tetap akan bersama dengan kumpulan itu. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Nabi kata apa? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Fikir-fikirkan. Okey? Maksudnya penting sangat kita berkawan dengan orang yang soleh, berkawan orang yang memikirkan akhirat, berkawan kepada orang yang boleh mengingatkan kita tentang dosa, yang selalu bagi nasihat kita tentang perkara-perkara kebaikan, ya. Ambillah tindakan daripada ayat ini. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang Allah rahmati, dan Allah bagi kita rahmat. Allah pilih kita, dan Allah lindung kita daripada mendapat kawan-kawan yang bawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Okey, tuan-tuan kongsilah maklumat ini, sama ada di FB ke di mana-mana media sosial. Tuan-tuan bawa ayat ini, tuan-tuan tuliskan pengajaran dia, dan tuan-tuan boleh nukilkan bersama ayat ini dengan dua hadis yang telah pun saya bacakan tadi itu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita tuan-tuan dan puan-puan, kerana salah satu kelebihan kita berada dalam majlis ilmu ini adalah diampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga, dan Allah jauhkan kita daripada api neraka. Kita jumpa lagi besok insya-Allah tuan-tuan, hari Khamis jam 10. Kita akan mengambil lagi seberapa banyak teladan daripada ayat-ayat pilihan yang lain. Ayat mana, surah apa, kita akan bincang dan saya akan sebutkan pada keesokan harinya, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Mohon ampun dan maaf atas salah silap saya, kelemahan saya, kekurangan saya sepanjang saya menyampaikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.